Keluaran bab 13. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, Tabiskanlah untukku semua anak sulung, semua yang lahir pertama daripada rahim dalam kalangan orang Israel, baik manusia maupun haiwan, akulah pemiliknya. Lalu berpesanlah Musa kepada orang Israel, Peringatilah hari ini, yaitu hari apabila kamu keluar dari Mesir, dari tempat perhambaan, kerana dengan kuasa tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Maka sesuatu apa-apa pun yang beragi tidak boleh kamu makan. Pada hari ini, dalam bulan Abib, kamu keluar. Kelak, apabila Tuhan telah membawa kamu masuk ke negeri Bani Kanaan, Bani Het, Bani Amori, Bani Hewi, dan Bani Yebus, negeri yang telah Dia janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu untuk dikurniakan kepadamu, yaitu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Maka kamu harus melaksanakan ibadat ini pada bulan ini juga. Hendaklah kamu makan roti yang tidak beragi selama 7 hari, dan pada hari ke-7 kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan. Makanlah roti yang tidak beragi selama 7 hari itu. Sesuatu yang beragi tidak boleh terlihat dalam kalangan kamu, dan begitu juga tidak boleh terlihat di mana-mana pun di seluruh daerahmu. Pada hari itu, kamu harus memberitahu anak-anak lelakimu demikian. Ibadat ini dilakukan untuk memperingati apa yang telah dilakukan Tuhan bagiku ketika aku keluar dari Mesir. Perayaan itu akan menjadi satu peringatan bagimu, seperti tanda pada tanganmu dan peringatan pada dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Kerana Tuhan telah membawa kamu keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Oleh yang demikian, patuhilah sentiasa ketetapan ini pada waktu yang sudah ditentukan, tahun demi tahun. Nanti, apabila Tuhan sudah membawa kamu masuk ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan apabila negeri itu sudah dikurniakannya kepadamu, maka kamu harus mentahbiskan untuk Tuhan semua yang lahir pertama daripada rahim, semua yang lahir pertama daripada binatang yang kau punyai, yaitu yang jantan, ialah milik Tuhan. Semua anak keldai yang lahir pertama harus kamu tebus dengan seekor anak domba. Jika kamu tidak menebusnya, maka kamu harus mematahkan lehernya. Semua anak sulung manusia antara anak-anak lelakimu harus kamu tebus. Nanti, pada kemudian hari kelak, anakmu bertanya kepadamu, apakah artinya ini? Maka kamu harus mengatakan kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kami keluar dari Mesir, dari tempat perhambaan. Pada waktu Firaun berkeras hati enggan mengizinkan kami pergi, Tuhan menamatkan usia semua anak sulung di tanah Mesir, daripada anak sulung manusia sampai anak sulung haiwan. Itulah sebabnya aku mempersembahkan kepada Tuhan semua binatang jantan yang lahir pertama daripada rahim, sedangkan semua anak sulung antara anak lelakiku pun kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, kerana dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir. Setelah Firaun mengizinkan bangsa itu pergi, Allah tidak memimpin mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, meskipun itu jalan terdekat, kerana Allah berfirman, Jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, lalu kembali ke Mesir. Jadi Allah membawa bangsa itu berputar melalui jalan di gurun yang menuju ke Laut Merah. Orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan bersenjata lengkap. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, kerana Yusuf telah meminta orang Israel sungguh-sungguh bersumpah. Katanya, Allah pasti akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Mereka berangkat dari Sukot, lalu berkemah di Etam, di tepi gurun. Tuhan hadir di hadapan mereka. Pada siang hari, Dia memimpin mereka dalam perjalanan dengan tiang awan, dan pada malam hari, Dia menerangi mereka dengan tiang api, sehingga mereka dapat berjalan tidak kira pada hari siang ataupun malam. Pada siang harinya, tiang awan tidak berganjak dari hadapan umat itu. Demikian pula dengan tiang api
pada malam harinya. Keluaran bab 14. Tuhan berfirman kepada Musa, Suruhlah orang Israel berpatah balik dan berkemah di hadapan Pi-hahirot, di antara Migdol dengan laut. Mereka harus berkemah di tepi laut, di hadapan Baal-Zephon. Firaun akan berkata, tentu orang Israel sudah tersesat di negeri ini. Gurun mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia mengejar mereka. Kemuliaanku akan dinyatakan melalui Firaun dan seluruh pasukannya, sehingga warga Mesir tahu bahwa akulah Tuhan. Maka orang Israel pun melaksanakan hal itu. Ketika dikabarkan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu sudah lari, maka berubahlah pikiran Firaun dan para pegawainya terhadap bangsa itu. Mereka berkata, apakah yang telah kita lakukan ini? Kita melepaskan orang Israel daripada perhambaan kita? Lalu dia mempersiapkan segala ratanya dan membawa pasukannya bersama-samanya. Dia membawa 600 rata pilihan serta ke semua rata yang ada di Mesir, lengkap dengan para perwira yang mengepalai kesemuanya. Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir, sehingga dia mengejar orang Israel. Sementara itu, orang Israel bergerak dengan semangat yang tinggi. Orang Mesir mengejar mereka dengan semua kuda dan rata Firaun dan dengan pasukan tentera berkuda. Mereka hendak menyusul orang Israel yang sedang berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot, berhadapan dengan Baal-Zephon. Ketika Firaun sudah dekat dan orang Israel melayangkan pandang mereka, kelihatanlah betapa warga Mesir bergerak menyusul mereka. Maka orang Israel menjadi sangat ketakutan. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Kata mereka kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami pergi untuk mati di gurun ini? Apakah yang kau lakukan ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah di Mesir telah kami katakan kepadamu, jangan ganggu kami, biarlah kami menghambakan diri kepada warga Mesir. Lebih baik kami menjadi hamba kepada orang Mesir daripada mati di gurun ini. Lalu kata Musa kepada bangsa itu, jangan takut, tetaplah berdiri dan lihatlah penyelamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya kepadamu pada hari ini. Kerana selepas ini, warga Mesir yang kamu lihat kini tidak akan kamu lihat lagi buat selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu hanya perlu berdiam sahaja. Firman Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru kepadaku? Suruhlah orang Israel marah ke hadapan. Kemudian engkau angkatlah tongkatmu, hulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat berjalan di tempat yang kering di tengah laut. Sementara aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka akan bergerak mengikuti orang Israel. Kemuliaanku akan dinyatakan kepada Firaun dan seluruh pasukannya, atas segala ratanya dan pasukan berkudanya. Orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu kemuliaanku dinyatakan kepada Firaun, segala ratanya dan pasukan berkudanya. Kemudian, malaikat Allah yang sebelumnya berjalan di depan pasukan Israel, berpindah ke belakang mereka. Tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka, di antara pasukan Mesir dengan pasukan Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan di satu sisi dan cahaya di sisi yang lain pada malam hari, sehingga semalaman itu pasukan Mesir tidak dapat menghampiri pasukan orang Israel. Kemudian Musa menghulurkan tangannya ke atas laut, dan Tuhan menguakkan laut dengan angin timur yang keras semalam-malaman itu, sehingga membuat dasar laut itu menjadi tanah yang kering. Air pun terbelah. Lalu masuklah orang Israel ke tengah laut dengan berjalan di tanah yang kering, sementara air itu menjadi seperti tembok di sebelah kanan dan kiri mereka.
Warga Mesir mengejar dan mengikuti mereka ke tengah laut. Semua kuda Firaun, peratanya, dan pasukan berkudanya. Menjelang pagi, Tuhan menatap pasukan orang Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau pasukan warga Mesir itu. Dia melepaskan roda-roda rata mereka sehingga berat untuk dikemudikan. Kata orang Mesir, "Mari kita lari daripada orang Israel, karena ternyata memang Tuhan yang berperang melawan Mesir untuk mereka." Firman Tuhan kepada Musa, Hulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik melanda orang Mesir, segala rata mereka dan pasukan berkuda mereka. Musa pun menghulurkan tangannya ke atas laut, lalu pada waktu fajar terbit, kembalilah air laut ke tempatnya seperti sedia kala, sementara orang Mesir berlari ke arah air itu. Demikianlah Tuhan menghempaskan orang Mesir di tengah laut. Air itu kembali, lalu menutupi segala rata dan pasukan berkuda, yaitu seluruh pasukan Firaun yang mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tiada seorang pun dalam kalangan mereka yang terselamat. Sebaliknya, orang Israel berjalan di tanah yang kering di tengah laut, dan air itu menjadi seperti tembok di sebelah kanan dan kiri mereka. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel daripada tangan warga Mesir pada hari itu. Orang Israel melihat warga Mesir mati terdampar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa besarnya kuasa yang ditunjukkan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah umat itu kepada Tuhan. Mereka pun percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Keluaran bab 15. Maka Musa dan orang Israel memanjatkan nyanyian ini bagi Tuhan. Demikianlah bunyinya. Akan kupanjatkan nyanyian kepada Tuhan, kerana Dia amat termulia. Kuda dan penunggangnya dicampakkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan puji-pujianku. Dia menjadi penyelamatanku. Dialah Allahku, aku bernyanyi memuji Dia. Dia Allah ayahku, aku akan meninggikan Dia. Tuhan itu pejuang, Tuhan itulah namanya. Rata Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para ketua tentera pilihannya pun dibenamkan ke dalam Laut Merah. Samudra meliputi mereka seperti batu. Mereka tenggelam ke dasar air. Tangan kananmu ya Tuhan, mulia dalam kekuatan. Tangan kananmu ya Tuhan, menghancur leburkan musuh. Dengan keagunganmu yang cemerlang, Engkau menjatuhkan orang yang bangkit melawan Engkau. Engkau melepaskan murkamu yang menyala-nyala, yang memakan habis mereka seperti tunggul jerami. Dengan hembusan nafasmu sendiri, bertimbun-timbunlah air. Membumbunglah air berdiri tegak bagaikan longgokan, sedangkan air di dasarnya membeku di pusat laut. Kata musuh, aku mahu mengejar, aku mahu menyusul, aku mahu membahagi-bahagikan hasil jarahan. Aku akan memuaskan nafsuku terhadap mereka, dan aku mau menghunus pedangku. Tanganku akan membinasakan mereka. Engkau meniup dengan anginmu, dan laut pun meliputi mereka. Mereka tenggelam seperti perum dalam kehebatan kuasa air itu. Siapakah seperti Engkau di antara Tuhan? Ya Tuhan, siapakah seperti Engkau? Mulia dalam kesucian, mengerikan dalam puji-pujiannya, wahai Engkau pembuat keajaiban. Engkau menghulurkan tanganmu, maka bumi pun menelan mereka. Dengan kasih abadimu, Engkau memimpin umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu, Engkau membimbing mereka ke tempat kediaman-Mu yang suci. Bangsa-bangsa mendengarnya dan gementar. Tusukan perasaan mencekam penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu, para ketua kaum Edom tergoncang. Kegentaran mencekam orang yang berkuasa di Moab. Seluruh penduduk Kanaan cemas.
Kengerian dan ketakutan melanda mereka kerana kebesaran kuasa-Mu. Mereka membisu seperti batu. Sampai umat-Mu menyeberang, ya Tuhan, sampai selesai penyeberangan umat yang Kau peroleh itu. Engkau akan membawa mereka masuk dan meletakkan mereka di gunung warisan pusaka-Mu, di tempat yang Kau jadikan tempat tinggal-Mu. Ya Tuhan, di tempat suci yang telah didirikan oleh tangan-Mu, ya Tuhan. Tuhan bertakhta untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ketika kuda-kuda Firaun, segala ratanya dan pasukan berkudanya telah masuk ke laut, Tuhan membalikkan air laut ke atas mereka, sedangkan orang Israel berjalan di tanah yang kering di tengah laut itu. Kemudian Miriam, seorang nabiah yang juga saudara Harun, mengambil rebana, lalu semua perempuan keluar mengikutinya sambil memukul rebana dan menari-nari. Miriam menyanyi berbalas-balasan dengan mereka. Akan kupanjatkan nyanyian kepada Tuhan kerana Dia amat termulia. Kuda dan penunggangnya dicampakkannya ke dalam laut. Setelah itu, Musa memimpin orang Israel mara dari Laut Merah. Lalu mereka memasuki gurun Syur. Selama 3 hari, mereka berjalan di gurun itu tanpa mendapat air. Kemudian, sampailah mereka di Mara, tetapi air di Mara tidak dapat diminum mereka kerana rasanya pahit. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Mara. Maka bersungut-sungutlah umat itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan kepadanya sebatang pokok kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Dia menguji mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telinga kepada segala perintahnya, dan berpegang teguh pada segala ketetapannya, maka aku tidak akan mendatangkan atasmu penyakit yang telah kubebankan ke atas warga Mesir, kerana akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Maka sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 buah mata air dan 70 batang pokok kurma. Mereka pun berkemah di sana, berdekatan dengan air itu.